Okey, baik. Kita masuk pada tajuk yang pertama, ya. Jadi kita tahu jenis-jenis darah wanita ni sebenarnya ada 5, ya. Satu haid, yang kedua istihadah, yang ketiga fasad, yang keempat wiladah, yang kelima nifas, ya. Jadi memanglah ustazah tahu tak mampu untuk ustazah menerangkan keseluruhan tentang darah-darah ini dalam jangka masa lebih kurang 2 jam yang diberikan, tetapi untuk kita mengulang kaji, ya, dan juga ustazah akan cuba kaitkan yang berkaitan sahaja dengan permasalahan haji. Jadi tak dapatlah untuk dijelaskan keseluruhan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan perlu lagi untuk belajar, ya, tentang perkara ini sebabnya ianya adalah fardu ain dan tak akan habis sehingga bila-bila. Okey. Baik, sekarang kita masuk kepada takrif haid, ya. Dari sudut syarak, ya, haid adalah darah tabi'i yang keluar dari rahim seorang wanita yang sihat, ya, baligh dalam waktu-waktu dan tempoh tertentu. Jadi maknanya kalau dia keluar bukan pada waktunya, ya, dan juga dia tidak mengikut tempoh yang sepatutnya pada orang yang kedatangan haid, maka dia bukan dikatakan haid. Jadi haid ni mestilah darah semula jadi. Darah semula jadi yang keluar dari rahim wanita yang sihat, yang baligh dalam waktu-waktu dan tempoh yang tertentu. Dari segi perubatan pula, dia adalah pendarahan dari selaput rahim yang terjadi setiap bulan secara berulang, ya, bagi wanita subur disebabkan perubahan normal daripada keseimbangan hormon tubuh lazimnya didahului dengan form bulan. So kita tahulah, ya, kalau orang-orang perempuan yang datang haid ni dia ada hormon, ya, hormon kita ni estrogen dan progesteron. Jadi kedua-dua itu memainkan peranan penting dalam perubahan fizikal tubuh kita dan juga perubahan hormon kita yang menyebabkan kedatangan haid, ya. Seterusnya kita tengok istihadah. Apa dia istihadah? Jadi istihadah ni adalah darah yang keluar kurang daripada 1 hari 1 malam. Sebab kita tahu bahawa haid dia mestilah, ya, syaratnya 24 jam ataupun 1 hari 1 malam. Jadi kalau dia keluar kurang dari 1 hari 1 malam, ya, ataupun dia melebihi daripada tempoh maksimum haid 15 hari 15 malam, maka ia dikatakan istihadah. Begitu juga kalau ia keluar melebihi daripada tempoh maksimum nifas 60 hari, maka darah yang keluar itu dikatakan istihadah, ya. Jadi istihadah ni juga dia dikenali dengan darah penyakit, ya. Jadi kita faham kalau darah tu keluar kurang daripada 24 jam ataupun lebih daripada 15 hari, maknanya kita sudah pun dijangkiti istihadah, ya. Kemudian darah yang keluar antara tempoh 2 pusingan haid kurang daripada 15 hari. Okey, saya bagi contoh. Katalah kita dah datang haid 7 hari. Selepas 7 hari, 10 hari kemudian datang balik. Itu maknanya kita sudah dijangkiti istihadah dan itu tidak dikatakan haid sebab tempoh suci paling minimum di antara 2 haid adalah 15 hari. Jadi itu baru 10 hari. Bila 10 hari maknanya darah yang keluar selepas itu tidak dikatakan haid tetapi dikatakan istihadah, ya, darah penyakit, ya. Okey, darah fasad tu apa? Darah fasad adalah darah yang keluar sebelum umur 9 tahun Qamariah. Ya. Jadi kita tahu juga bahawa seorang gadis yang berumur 9 tahun boleh kedatangan haid. Ya. Jadi di sini kalau kita kata 9 tahun tu dia bukanlah 9 tahun betul-betul, ya. Dia 9 tahun tu 15 hari sebelum 9 tahun boleh dikatakan haid. Ya. Kedua, darah yang keluar disebabkan pengambilan ubatan untuk mengatur kitaran haid. Jadi kita tahu, ya, ramai juga di antara jemaah haji yang mengambil ubat, ya. Jadi kadang-kadang dengan pengambilan ubat itu menyebabkan darahnya tidak datang dengan lancar dan dia datang sedikit-sedikit. Jadi kadang-kadang bila kita campurkan sedikit-sedikit itu selama 15 hari tidak mencukupi 24 jam, maka ia tidak dikatakan sebagai darah haid, ya. Ia dikatakan darah fasad, ya. Dan yang ketiga, darah yang keluar di peringkat awal kehamilan tanpa berlaku keguguran dan tidak menepati syarat haid. Sebab syarat haid mesti 24 jam. Jadi kalau orang gugur tu dia keluar stain contohnya, dia nak gugur, dia ada ancaman kehamilan tetapi tak gugur lagi, dia keluar sedikit sahaja tak menepati syarat haid, maka ia dikatakan darah fasad.
ya. Walau bagaimanapun ya, tuan-tuan dan puan-puan bakal jemaah haji, darah fasad dan darah istihadah ni bagi sesetengah ulama dia mengatakan benda yang sama. Ya, sebab tu ada yang kata darah fasad, darah istihadah ni dia sama je, serupa je, dia adalah darah penyakit dan hukumnya sama seperti mana orang suci. Ya, orang suci maknanya dia boleh solat, dia boleh puasa ya. Jadi itu darah istihadah dan darah fasad. Jadi kalau nanti kita sebut darah fasad, darah istihadah, bolehlah kita katakan dia adalah satu kategori yang sama ya. Sebab ulama ada yang mengatakan bahawa kedua-dua itu adalah sama. Okey. Dan seterusnya kita tengok apa dia takrif wiladah dan nifas ya. Wiladah ni adalah proses kelahiran. Jadi darah yang keluar ya mengiringi kelahiran bayi itu dikatakan wiladah. Manakala nifas dah keluar semua dah, bayi dah tak ada dah dalam perut kita, dah kosong dah rahim kita, darah yang keluar selepas itu barulah dikatakan nifas. Jadi berbezalah di antara wiladah dan nifas. Ya, nifas ni mesti dah habis semua. Dan kadang-kadang ya kita kena tahu darah nifas bukan sahaja kerana kelahiran bayi, tetapi darah nifas juga disebabkan keguguran. Sebab bagi mazhab Syafi'i, ya, sekiranya seseorang bidan ataupun seseorang pakar sakit puan mengatakan bahawa di dalam kandungan itu adalah manusia dan apabila gugurnya, keluarnya manusia itu, ya, maka darah yang keluar selepas keguguran itu juga dikatakan ianya adalah nifas ya. Kenapa Ustazah sebut ni? Sebab berkemungkinan ada di antara jemaah haji yang terlepas pergi mengerjakan haji. Ya, walaupun kita tahu bahawa orang mengandung tak dibenarkan untuk menunaikan haji. Tapi bila Allah jemput ni kita pun tak tahu. Tiba-tiba je dia sampai juga dalam keadaan dia sendiri tak mengetahui bahawa dia mengandung. Ya. Jadi sampai di sana kandungannya baru saja 40 hari contohnya. Kemudian dia gugur. Jadi bila gugur, darah yang keluar selepas keguguran itu juga dikatakan nifas. Maknanya jemaah tersebut tidak boleh menunaikan tawaf. Ya, sebab orang nifas diharam daripada melakukan tawaf. Ya. Sebab itulah di antara sebab mengapa pihak tabung haji ia tidak membenarkan orang-orang perempuan yang mengandung untuk menunaikan haji. Ya.